Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini sekali lagi kita dapat berjumpa kembali di dalam program pengajian yang dianjurkan oleh akademik tajuk kita pada hari ini ialah Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Kita nak berkenalan dengan seorang sahabat Nabi yang jarang dikenali, iaitu Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Sejarah Tufail bin Amr Ad-Dawsi sebelum daripada Islam dan bagaimana dia telah memeluk Islam dan bagaimana selepas daripada dia memeluk Islam. Cerita Tufail bin Amr Ad-Dawsi sebelum daripada Islam, dia merupakan ketua kabilah Daus pada zaman jahiliyah dan salah seorang pemimpin yang disegani di dalam kabilah mereka, dan seorang yang bermaruah, yang mana tokoh besar di kalangan masyarakat Arab pada ketika itu, yang mana kalau kita tengok dari segi sifat seorang pemimpin, seorang tokoh yang hebat, dia merupakan seorang yang sangat pemurah. Diceritakan tentang sifat pemurah Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini, tidak pernah turun periuk daripada api dan tidak pernah tutup pintu untuk orang yang datang ke rumahnya, dan suka memberi makan kepada orang yang lapar, dan suka memberi keamanan kepada orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang mencari perlindungan. Inilah sifat seorang, ciri seorang tokoh yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dawsi pada zaman jahiliyah. Dengan sebab itu, beliau disanjung tinggi dalam masyarakat, dikenali dalam masyarakat, disegani oleh semua orang-orang Arab. Apabila sebut nama dia, semua orang kenal. Seorang yang begitu hebat. Ditambah lagi beliau seorang yang sastrawan, dan seorang yang bijak, dan seorang yang penyair yang hebat, terkenal dengan syair-syair yang hebat, kata-kata yang manis. Bukan sahaja sekadar kata-kata, tapi kata-kata dia tu boleh membakar kepada tindakan, boleh membakar jiwa manusia. Ini gambaran awal tentang Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Dan cerita bagaimana Tufail bin Amr Ad-Dawsi mula berkenalan dengan Islam. Yang mana satu ketika Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini telah keluar daripada rumahnya di kampungnya, nama tempat dia di Tihamah, sekarang di Arab Saudi.
Dan dia keluar tadi itu pergi ke Mekah untuk melakukan umrah. Di sana, sebagaimana orang-orang jahiliah dulu, memang mereka ni sentiasa datang ke Mekah untuk menunaikan ibadat umrah dengan cara mereka. Jadi begitu juga dengan Tufail bin Amr ad-Dawsi ini datang ke Mekah. Ketika beliau datang ke Mekah, ketika itu pertembungan di antara Nabi SAW dengan kerajaan Mekah. Begitu panas keadaan pada ketika itu. Setiap kumpulan, ada 2 kumpulan pada ketika itu, setiap kumpulan masing-masing mencari pendukung, menarik untuk kumpulan mereka. Rasulullah SAW berdakwah, menyebarkan agama dan senjata nabinya untuk menarik manusia ketika itu iman dan juga kebenaran. Berdakwah. Siang malam Nabi SAW berdakwah untuk menyebarkan Islam. Begitu juga orang-orang kafir Quraisy, mereka menentang dakwah Nabi SAW dengan semua senjata yang ada untuk menyekat manusia daripada dakwah Nabi SAW. Menggunakan kuasa kerana dia ada kerajaan, menggunakan kekuatan untuk menyekat dakwah Nabi SAW. Ketika itulah Tufail bin Amr ad-Dawsi telah datang ke Mekah. Tapi dia datang ke Mekah bukan untuk tujuan itu. Tujuan untuk menunaikan umrah. Itu niat dia datang ke Mekah. Bukan datang ke Mekah untuk menyertai mana-mana kumpulan yang sedang bergelut di Mekah pada ketika itu. Jadi dia datang itu kebetulan. Berlakunya satu fenomena ketika itu, pergelutan di antara 2 kumpulan tadi. Jadi ketika dia datang ke Mekah, dia telah terlibat sama di dalam fenomena yang berlaku di Mekah pada ketika itu. Dia sendiri menceritakan bagaimanakah ketika dia sampai ke Mekah, suasana yang begitu panas di Mekah, pergelutan di antara 2 kumpulan tadi. Dia ceritanya, dia kata, sebaik saja saya sampai ke Mekah, pemimpin Mekah, apabila mereka tahu Tufail bin Amr ad-Dawsi telah sampai ke Mekah, mereka telah sambut dengan begitu meriah, memberi penghormatan besar kepada Tufail bin Amr ad-Dawsi. Telah memuliakan dia, telah meletakkan di kediaman yang istimewa. Jadi dia pun berasa pelik. Sebelum dia mari ke Mekah tidak macam ni. Tahun ni dia mari ke Mekah, dia telah mendapat menjadi tetamu yang paling istimewa di Mekah pada ketika ni. Setelah dia ni diberi layanan yang begitu istimewa, sehinggalah pemimpin Mekah ni mari berhimpun, bertemu dengan dia, bercakap dengan dia. Mereka kata, wahai Tufail, kami nak bagi peringatan kepada kamu. Kamu sekarang ni berada di negeri kami. Dan kami nak beritahu ada seorang sekarang ni yang dia mendakwa jadi Nabi. Dialah punca kepada wasak masyarakat Mekah, wasak agama di Mekah. Dia telah memecahkan perpaduan kami. Dia telah
merosakkan kumpulan kami. Kami sangat runsing akan menimpa kamu juga. Akan menimpa kamu, kamu sebagai pemimpin besar dalam kaum kamu, sebagaimana ya kami telah hadapi sekarang ini. Jadi oleh kerana itu kami nak nasihat kepada kamunya, kamu jangan cuba-cuba nak bercakap dengan dia. Kamu jangan cuba-cuba nak dengar apa sahaja daripada dia. Kerana kata-kata dia tu seperti sihir, bahaya, sangat bahaya. Sangat bahaya. Ini nasihat kaminya. Ya? Kerana kata-kata dia tu boleh menceraikan di antara anak dengan bapa. Di antara adik-beradik. Di antara suami dan isteri. Jadi terkejut Tufail. Tak pernah dengar ada satu orang yang begitu pelik. Ya. Dia seorang yang bijak. Dia berfikir. Dia boleh berfikir. Jadi manusia ni kadang-kadang apabila kita tengok, kita beritahu, kita diberitahu dengan perkara yang luar biasa, maka dia berasa nak tahu dengan yang sebenar. Itu tabiat manusia, perangai manusia. Terutama sekali orang-orang yang cerdik. Dia nak tengok sendiri daripada dekat. Kata Tufail, dia kata, sentiasalah pemimpin-pemimpin Mekah ni menceritakan kepada aku cerita-cerita yang pelik tentang orang yang mengaku jadi Nabi di Mekah ini. Dan sentiasalah mereka menakut-nakutkan aku. Dan menakut-nakutkan kaum aku. Dengan tindakan-tindakan yang aneh. Daripada orang. Sehingga aku sendiri pun mari berasa takut. Aku sendiri pun mari berasa tak boleh. Tak boleh cuba untuk mendekatkan daripada orang ni. Tak boleh. Tidak boleh bercakap dengan dia. Tidak boleh dengar perkataan dia. Mari berasa takut. Dengan sebab dia beritahu banyak telajak ni. Esokkannya kata dia, aku pun pergi ke masjid untuk tawaf di Kaabah dan ambil berkat daripada berhala-berhala tadi, yang mana kaminya apabila mari Mekah musim haji, kami buat haji, kami mari Mekah ni di antara amalannya ialah mengagungkan berhala-berhala tadi seperti biasa. Ketika aku keluar daripada rumah tadi pergi ke masjid, aku sumbak telinga dengan kapas. Takut-takut dengar apa-apa kata-kata dia tadi. Bimbangnya. Ya. Tetapi sebaik saja aku masuk ke masjid, aku sudah dapati dia berdiri sembahyang. Inilah cara Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia nak bagi hidayah kepada seseorang, maka tidak ada seorang yang boleh halang. Tidak ada seorang yang boleh halang. Walaupun usaha menggunung tinggi untuk menghalang daripada seorang mendapat hidayah, tapi jika Allah kehendaki, hidayah tetap akan sampai kepadanya. Kerana hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berkuasa. Jadi apabila dia masuk ke Masjidil Haram, dia nampak Nabi duduk sembahyang selalu di Kaabah. Dia pun tengok, perhati tengok sebentar. Dia tengok Nabi sembahyang, pelik. Dia kata sembahyang dia tidak serupa dengan sembahyang biasa. Sembahyang orang Mekah. Dan cara ibadat dia pun tidak serupa dengan cara ibadat orang Mekah. Walaupun tidak sama, dia kata apabila aku tengok cara dia beribadat, cara dia sembahyang, pandangan aku berasa suka, mengembirakan aku. Aku berasa teruja dengan cara ibadat dia, dengan cara sembahyang dia. Dan sembahyang dia tadi telah memikatkan hati aku. Sehingga aku ni tidak terasa aku semakin dekat dengan dia, semakin dekat dengan dia. Tanpa sedar, sehingga aku betul-betul dekat dengan dia tadi.
Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mahu bacaan yang dia baca dalam sembahyang tadi itu sampai ke telinga aku. Aku dengar gapo hak dia, walaupun aku pergi tadi itu penuh hati-hati dah. Aku pergi tadi itu aku sumak telinga dah. Ya, tak saya dengar. Tapi dengar tidak sedar, aku telah dihampirkan sehingga aku dapat dengar bacaan dia tadi. Lalu aku dengar bacaan dia tadi itu sangat bagus. Bacaan yang sangat baik. Tidak pernah aku dengar lagi bacaan yang sebaik itu. Lalu terlitah dalam hati aku. Mari terlitah dalam hati aku bisikan yang baik dalam hati akunya. Mari membisikkan aku, rugi besar kamu wahai Tufail. Kerana kamu ni seorang yang bijak, seorang yang punya dan kamu sendirinya boleh beza di antara baik dengan buruk. Apa salahnya kalau kamu dengar sikit apa yang dia sebut? Kamu dengar apa, kamu nilai sendiri. Kalau baik, kamu terima. Kalau tak baik, kamu tolak. Itu bisikan. Bermula dengan bisikan yang datang kepada dia. InsyaAllah kita berehat sebentar dan kita akan sambung sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ke Imtiaz Academy. Imtiaz Academy adalah sebuah pusat pengajian Al-Quran dan bahasa Arab secara online dan bersemuka. Boleh belajar bila-bila masa dan di mana sahaja anda berada. Antara program yang ditawarkan adalah kelas talaqi bersanad, kelas tahsin tilawah, kelas tahfiz dewasa, kelas tahfiz kanak-kanak, kelas tajwid dan kelas qiraati. Antara program bahasa Arab yang ditawarkan adalah seperti kelas bahasa Arab Al-Quran, kelas bahasa Arab komunikasi, kelas tata bahasa Arab, kelas 10 minit bahasa Arab, kelas bahasa Arab intensif SPN dan STAM, kelas bahasa Arab intensif syarikat korporat, dan kelas program keluarga. Kami adalah ingin menyampaikan ilmu Al-Quran dan bahasa Arab serta ilmu agama yang diambil dari kitab Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang berminat di mana-mana sahaja di seluruh dunia. Imtiaz Academy mempunyai pelbagai pilihan program Al-Quran dan bahasa Arab. Antara keistimewaan program Imtiaz Academy adalah mempunyai tenaga pengajar yang ramai daripada negara Malaysia dan juga negara Arab yang mempunyai ijazah sanad yang bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imtiaz Academy terbuka kepada semua peringkat umur. Anda boleh belajar di Imtiaz from zero to hero. Jom daftar sekarang. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi 011-1148-4657 atau emailkan kepada kami di academyimtiaz@gmail.com. Anda juga boleh layari website kami di www.imtiazacademy.com.my. Kita sambung semula perbincangan kita. Bagaimanakah At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi telah mula mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada Tufail bin Amr Ad-Dawsi dengan cara melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Dan juga dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam solat. Dia berasa begitu teruja dengan apa yang dia lihat dan dengan apa yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat, Nabi terus beredar ke rumahnya. Balik ke rumah, lalu
Tufail bin Amr Ad-Dawsi telah ikut Nabi SAW sehingga ke rumah Nabi. Pergi ikut Nabi sehingga ke rumah Nabi. Siapa di rumah Nabi? Nabi masuk dalam rumah, dia pun masuk juga dalam rumah. Dia pun sebut, wahai Muhammad. Dia kata, sebenarnya kaum kamu telah beritahu semua kepada aku. Begian banyak cerita-cerita yang diberitahu kepada aku. Mereka menakut-nakutkan aku tetamu. Sehingga aku ni memang berasa takut sungguh. Aku ambil kapas ni sumak dalam telinga aku supaya aku tidak dengar kata-katamu. Tapi semua ni kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak izin aku ni sebagaimana yang mereka nak. Allah Subhanahu Wa Taala pilih aku untuk aku tengok sendiri kamu beribadat dan aku dengar kata-kata kamu. Apabila aku tengok kamu beribadat, aku berasa begitu teruja dengan ibadat kamu. Dan apabila aku dengar bacaan kamu, dan aku dapati tidak ada bacaan yang lebih baik daripada apa yang kamu baca. Maka aku nak minta supaya kamu bentangkan kepada aku agama yang kamu bawa. Beritahu kepada aku agama yang kamu bawa. Jelaskanlah kepada aku. Nabi hanyalah, lalu Nabi pun mengambil peluang untuk berdakwah. Apabila Nabi diminta supaya beritahu tentang Islam, Nabi hanyalah baca 2 surah sahaja. Yang pertama surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sehingga akhirnya apabila Nabi baca 2 surah tadi, maka dia begitu teruja. Begitu teruja dengan kata-kata yang dia tidak pernah dengar. Dan dia telah melihat ayat Quran tadi, maka dia pun sebut, dia kata, aku tidak pernah melihat satu perkara yang lebih lurus, yang lebih betul daripada agama yang kamu bawa. Aku tidak pernah tengok satu agama yang lebih betul daripada agama yang kamu bawa. Ketika itulah dia telah menghulurkan tangan dia dan dia telah mengucap 2 kalimah syahadah. Ini bagaimanakah dia telah memeluk Islam. Dia telah memeluk Islam. Dia berjumpa Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah gerakkan hati dia daripada kampung halaman dia untuk mari ke Mekah walaupun dengan niat yang lain. Tapi setelah sampai di Mekah, walaupun banyak halangan-halangan yang cuba menghalang daripada hidayah Allah, tapi tidak berjaya. Allah telah memilih dia sebagai satu permata yang bersinar, yang membawa obor Islam. Ini cerita Tufail bin Amr Ad-Dawsi telah menerima Islam. Kemudian dia lanjutkan lagi cerita dia. Dia kata setelah dia masuk Islam, dia duduk di Mekah beberapa lama. Dia belajar ajaran Islam dan dia telah menghafal beberapa ayat daripada Al-Quran. Para sahabat Nabi apabila mereka ni terima Islam, tidak kata terima Islam begitu saja. Bahkan mereka terima Islam dengan penuh kesedaran dan dengan penuh kefahaman bahawasanya Islam ni mesti dipelajari. Mesti dipelajari. Oleh kerana itu, selepas dia terima Islam, dia belajar tentang Islam. Kita sekarang ni sudah terima Islam lama. Daripada kecil lagi kita terima Islam. Tapi kita tidak belajar tentang Islam.
Kita tidak belajar tentang Islam. Kenapa sahabat ni apabila terima Islam, lalu dia belajar tentang Islam? Kerana dia sedar, dia nampak, dia faham bahawasanya Islam ni sangat besar harganya. Kerana mereka mari daripada jahiliyah. Apabila mereka terima Islam, mereka berasa sangat berharga, sangat besar, sangat agung Islam ni. Lalu mereka belajar Islam, belajar untuk beramal dengan Islam, untuk membuat perubahan di dalam kehidupan. Buat perubahan dalam kehidupan mereka. Mereka tinggal jahiliyah. Mereka beramal dengan Islam. Ya. Kalau kita nak buat gambaran agak, seperti datuk nenek kita dulu, yang pergi ke hutan, buka tanah hutan, tanah durian, tanah buah-buahan, begitu susah. Tapi tanah yang setelah dapat hasil buah, datuk kita mati, dan tanah tadi diwarisi oleh anak cucu tidak lagi menghargai. Datuk nenek kita dulu, tanah tu berharga bagi dia. Kerana apa? Kerana susahnya untuk nak buka tanah tadi, untuk nak tanam buah-buahan tadi. Begitulah keadaan Islam yang pada hari ini. Sahabat dulu dia berasa Islam ni berga kerana mereka baru buka. Mereka mari daripada jahiliyah. Tetapi kita ni, oleh kerana kita dapat Islam ni daripada kecil. Ibu kita lagi Islam, datuk kita Islam, moyang kita lagi Islam. Maka apabila Islam dapat kepada kita, kita rasa tidak berharga lagi Islam. Lalu kita tidak belajar tentang Islam. Kita tidak beramal pun dengan Islam. Ini berbeza zaman kita dengan zaman sahabat. Dengan sebab itu zaman sahabat ni zaman ke Islam semakin agung. Islam semakin dimuliakan. Adapun zaman kita ni zaman kejatuhan Islam. Zaman kejatuhan Islam. Setelah dia berada di Mekah, dia belajar Islam dengan Nabi, dia hafal Quran, lalu dia telah beritahu kepada Nabi untuk kembali ke kampungnya. Duduk Mekah kan, dia keluarga dia semua sekali di kampung, dia nak balik ke kampung dia. Dia pun sampai ke Nabi, dia beritahu, wahai Rasulullah, saya ni seorang yang dihormati di kampung dia ni, dalam keluarga dia. Dan aku sekarang ni, wahai Rasulullah, saya nak balik dah. Saya sekarang ni nak balik ke kampung. Dan hijrah saya selepas daripada balik ke kampung ni, nak ajak orang-orang kampung semua sekali, masyarakat, kepada Islam. Ini yang sangat penting kepada kita. Apabila kita terima Islam, kita terima dengan kefahaman. Yang pertama, kita kena faham Islam ni mesti kita kena belajar. Yang kedua, kita kena faham Islam ni mesti kita kena beramal. Yang ketiga, kita kena faham Islam ini mesti kita kena berdakwah, menyebarkan Islam kepada orang lain. Inilah Islam yang difahami oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi. Kerana dia tahu bahawasanya masyarakat dia berada dalam kesesatan. Tanggungjawab dia untuk menyelamatkan masyarakat. Islam adalah untuk semua manusia, untuk menyelamatkan manusia. Lalu dia telah memikul tanggungjawab ini. Maka dia minta dengan Nabi, wahai Rasulullah, tolonglah doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada saya ni satu tanda yang boleh membantu saya ketika saya berdakwah, mengajak kaum saya kepada Islam. Lalu Nabi pun doa. Nabi doa, Allahumma ja'al lahu ayah. Ya Allah, jadikanlah kepadanya satu tanda. Lepas pada itu dia pun keluarlah daripada Mekah, menuju ke kampung dia, sehingga sampailah di pinggir kampung dia.
maka keluar cahaya di antara dua mata dia. Di dahi dia keluar cahaya di dahi serupa dengan lampu. Cahaya tu keluar. Lalu dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah tanda ini bukan di muka saya. Kerana saya bimbang masyarakat akan menyangka satu hukuman yang menimpa saya kerana saya meninggal agama mereka. Dia telah berdoa kepada Allah supaya cahaya tadi berpindah. Lalu cahaya tadi berpindah di hujung cemti dia. Dia bawa cemti untuk cemti macam tukak tu, dia bawa, lalu cahaya tadi tu bersinar di hujung cemti dia ataupun hujung tukak dia tadi. Dia pun masuk kampung dia, orang kampung dia pun tengok. Dia tengok cahaya tadi seperti pelita yang tergantung di hujung tukak dia tadi. Dia pun masuk ke dalam kampung dia daripada dua cerung, dua lembah. Jalan menuju ke kampung dia tadi. Sebaik saja sampai di kampung dia, lalu ayah dia pun datang. Ayah dia sudah tua dah. Datang berjumpa dia. Dia pun kata, minta maaf ayah. Ayah tidak boleh dekat dengan saya hari ni. Kerana saya telah meninggal agama lama dah. Ayah dia kata, kenapa? Dia pun kata, kerana saya sekarang ni telah masuk Islam. Saya telah jadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayah dia pun sebut, dia kata, anakku, agama aku, agamamu juga. Kalau mu terima agama baru, aku pun terima agama baru juga. Lalu Tufail bin Amr Ad-Dawsi tadi dia sebut, kalau begitu ayah pergi mandi dulu. Ayah pergi mandi, ayah bersihkan pakaian. Kemudian datang ke sini, saya akan ajar ayah Islam. Gapo dia Islam ni? Saya akan ajar ayah. Lalu ayah dia pun pergi mandi, pergi bersih pakaian dia. Kemudian dia pun wayak, dia beritahu apa dia tentang Islam tadi. Dia ajar Islam tadi. Lalu ayah dia pun masuk Islam. Kemudian datang pula isteri dia. Dia pun kata, kita tidak boleh bersama hari ni. Tidak boleh duduk sekali dah. Isteri dia terkejut. Kenapa dia kata? Kenapa ni? Dia pun sebut, kita telah dipisahkan oleh Islam. Aku telah terima agama baru Islam dah. Jadi tidak boleh duduk sekali dah. Aku telah masuk Islam dan aku telah ikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu isteri dia kata, agama aku, agamamu juga. Kalau kamu terima Islam, aku pun terima Islam juga. Dua orang dah. Terima Islam. Dia balik, mula-mula dia dakwah, dia ajak keluarga dia sendiri dulu untuk terima Islam. Lalu dia sebut kepada isteri dia, dia kata, pergilah mandi. Mandi di mata air Dhishara. Dhishara ni nama kepada satu berhala di situ, yang mana berhala besar duduk di pinggir mata air. Pinggir sungai, kita kata tempat orang mandi. Lalu isteri dia kata, aku bimbang. Aku bimbang, takut apabila aku pergi mandi situ, Dhishara akan marah. Aku akan ditimpa bala. Kerana aku tinggal dia dah. Aku bimbang. Lalu suami dia sebut, dia kata, tak apa-apa pun. Itu kepercayaan karu. Itu kepercayaan karu. Dan juga Dhishara berhala tu sendiri tu karu. Pergilah kamu mandi, jauh daripada manusia, pergi, dan aku jamin kepada kamu, batu yang tak dengar apa-apa itu tidak boleh buat apa-apa pun kepada kamu.
Dia tidak boleh buat apa-apa pun kepada kamu. Dia tidak boleh timpa bala apa-apa. Ini kepercayaan masyarakat jahiliah dulu. Apabila kita buat berhala tu marah, dia akan dapat menimpa bala. Ini satu kepercayaan kau. Jadi dia kepercayaan ni, penyembah berhala percaya lagu tu. Percaya macam tadi. Lalu dia pun pergi mandi. Pergi mandi. Setelah dia mandi semua sekali, dia pun mari beritahu, jumpa dengan suami dia. Suami dia pun ajar dia tentang Islam. Dia pun masuk Islam. Selepas daripada tu, dia telah mula berdakwah kepada kaum dia Daus, kabilah Daus. Beritahu tentang Islam kepada kabilah Daus. Malangnya kabilah Daus lambat menerima Islam. Ramai yang menolak Islam kecuali Abu Hurairah. Abu Hurairah sahaja apabila beritahu tentang Islam, terus terima Islam. Terus dia telah terima Islam. Walaupun begitu dia terus berdakwah. Dia terus berdakwah walaupun kaum dia menolak Islam. Apabila dia tengok kaum dia ni ramai yang tolak Islam, lalu Tufail telah datang kepada Nabi semula ke Mekah bersama dengan Abu Hurairah. Tufail ni dia telah datang ke Mekah untuk berjumpa dengan Nabi bersama dengan Abu Hurairah. Setelah dia sampai di Mekah, Nabi pun tanya dia, "Wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi di belakang wahai Tufail, apa yang terjadi di belakang kamu? Setelah kamu balik ke kampung, apakah yang terjadi? Kamu berdakwah semua sekali di sana." Nabi nak tahu apakah yang berlaku. Lalu dia pun jawab. Dia kata, "Malang sekali wahai Rasulullah. Hati-hati yang tertutup rapat dan kufur yang tebal. Kufur yang sangat tebal, yang susah mereka terima Islam. Kaum kami Daus ni, kabilah kami ni, telah dikuasai oleh fasik dan juga maksiat. Mereka telah tenggelam dalam maksiat." Lalu Nabi SAW pun berwudu, semaya, kemudian Nabi pun angkat tangan berdoa. Abu Hurairah ketika itu melihat Nabi berdoa, Abu Hurairah kata, "Aku bimbang takut Nabi doa kepada kaum dia Daus, lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan musnahkan kaum dia. Lalu aku sebut, wahai kaumku, malanglah kamu." Tetapi apabila aku dengar Nabi berdoa, Nabi sebut dalam doa dia tadi ketika Nabi berdoa tu, "Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan." Ya Allah, bagilah hidayah kepada Daus. Ya Allah, bagilah hidayah kepada Daus. Ya Allah, berilah hidayah kepada Daus. Lalu Nabi pun menoleh kepada Tufail dan Nabi sebut, "Balik semula ke kampung kamu, jumpa dengan kabilah kamu dan juga ajak mereka kepada Islam dan berlembutlah dengan mereka. Jangan kerah, berlembutlah dengan mereka." Itu cerita Tufail bin Amr setelah dia Islam dan dia telah melaksanakan khidmah besar, iaitu khidmah berdakwah, mengajak kaumnya kepada Islam. Kita rehat sebentar. InsyaAllah kita akan bertemu sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum. Ada orang yang berenang ke arah kapal. Ada orang yang membuang masa dengan hanya menunggu kapal itu tiba. Jadi, jangan tunggu lagi. Ayo, marilah bersama-sama kita belajar bahasa Arab. Imtiaz Academy, pusat pengajian Al-Quran dan bahasa Arab, menawarkan anda peluang untuk belajar bahasa Arab secara dalam talian.
Dalam kelas pengajian ini, anda akan dapat belajar kemahiran bertutur, kemahiran mendengar dan memahami teks, kemahiran membaca, kemahiran menulis. Pelajar akan dilatih secara praktikal untuk menggunakan kemahiran tersebut. Keistimewaan program ini, di Pusat Imtiaz Academy, anda akan belajar dan dibimbing oleh guru pakar dan berpengalaman. Lebih daripada 25 orang tenaga pengajar dari Malaysia dan negara Arab akan membantu anda menguasai bahasa Arab dengan mudah. Anda dapat belajar secara individu atau kumpulan melalui kaedah kemahiran bertutur. Pelajar akan mendapat rakaman video bagi setiap sesi pengajian. Kadar bayaran yuran yang sangat rendah. Kurikulum pengajian. Kurikulum pengajian yang digunakan dalam program ini adalah kurikulum Manhaj At-Takallum. Apakah kelebihan kurikulum Manhaj At-Takallum? Buku At-Takallum ini disediakan khas untuk pelajar bukan berbahasa Arab. Buku ini telah digunakan di seluruh dunia, di mana lebih daripada 100 buah negara telah menggunakannya. Anda boleh mendengar pelajaran melalui buku audio dengan menggunakan QR Code. Laman web interaktif kami akan membantu anda ketika belajar sendiri selepas sesi pembelajaran dalam kelas, di mana anda dapat mengakses dengan pantas halaman atau bahagian yang anda cari. Anda dapat menulis catatan menggunakan pen dengan pelbagai warna. Anda juga boleh menjawab latihan-latihan dengan menggunakan aplikasi papan pintar. Anda kini boleh belajar bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, seterusnya mampu menghayati ayat Al-Quran dengan baik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari laman web imtiazacademy.com.my atau hubungi kami di talian 011 1148 4657. Imtiaz Academy, Sdn Bhd. Kita sambung semula perbincangan kita tentang At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi setelah beliau kembali ke kampung halaman dan telah melaksanakan satu tugas besar, iaitu berdakwah, mengajak kaumnya kepada Islam. Setelah mereka balik semula ke kampung dengan doa Nabi SAW tadi, dia telah menjalankan kerja dakwah tidak henti-henti. Tidak henti-henti. Sehinggalah Nabi berhijrah ke Madinah. Dia berdakwah, mengajak kaumnya kepada Islam. Dan sehinggalah ketika Nabi berada di Madinah, berlaku perang Badar, berlaku perang Uhud, berlaku perang Khandaq. Selepas daripada berlaku perang Khandaq, iaitu pada tahun yang keempat hijrah, At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi tadi telah datang ke Madinah berjumpa dengan Nabi SAW bersama dengan 80 buah rumah, 80 buah keluarga. Dia telah membawa orang kampung dia 80 buah keluarga yang telah masuk Islam dan telah beramal dengan Islam dengan baik. Telah beramal dengan Islam dengan baik. Sebaik saja sampai di Madinah, berjumpa dengan Nabi, Nabi begitu gembira dengan kedatangan Tufail bin Amr tadi itu bersama dengan kaum dia yang begitu ramai. Nabi telah memberi kepada mereka bahagian-bahagian orang Islam, iaitu harta rampasan perang Khaybar. Pada ketika itu berlaku perang Khaybar. Nabi bagi kepada mereka juga satu kegembiraan. Kerana mereka juga sekarang ini telah datang ke Madinah, berada di Madinah. Dulu mereka hanyalah berdakwah.
di kampung mereka, mengajak orang kampung mereka kepada Islam. Setelah mereka sendiri datang ke Madinah, lalu mereka berada di Madinah, mereka sebut kepada Nabi, wahai Rasulullah, jadikanlah kami ini pasukan kanan kamu, sayap kanan kamu dalam setiap peperangan. Dulu dia berdakwah, sekarang ni dia telah berperang bersama Nabi SAW. Menyahut satu kerja yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan jadikanlah slogan kami mabrur, baik. Baik. Slogan kami baik. Kata dia. Tufail telah menceritakan, dia sebut, aku telah bersama dengan Nabi di Madinah ni sehinggalah berlakunya peperangan Fathu Makkah. Pembukaan Mekah. Ini berlaku pembukaan Mekah. Dia pun turut sama di dalam peperangan ni. Ketika berlaku peperangan pembukaan Mekah tadi, dia sebut kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hantarlah aku ni ke Dzulkarnain. Dzulkarnain nama berhala. Hantarlah aku ni, kumpulan aku pergi ke Dzulkarnain, berhala ini ni, berhala Qabilah Amr bin Hamamah. Kenapa? Aku nak bakar berhala ni. Aku nak bakar. Lalu Nabi izin kepada dia. Nabi izin, dia pun pergi, satu kumpulan dia pergi kepada berhala ini. Sebaik saja sampai di sana, dia beritahu kepada orang di situ dia nak bakar berhala ni. Jadi penduduk tu semua keluar. Wanita, laki-laki, budak-budak, semua keluar. Keluar tadi tu tujuannya menunggu. Dia nak tengok apa yang akan menimpa Tufail dan juga puak-puak dia ni. Kerana dia nak buat khianat kepada berhala. Akidah mereka nya, orang nak buat khianat kepada berhala ni akan ditimpa bala. Berhala tu akan marah kepada dia. Dan mereka menunggu akan datangnya satu peti yang akan menyambar mereka. Kerana mereka buat khianat kepada berhala Dzulkarnain tadi. Ini kepercayaan mereka daripada dulu lagi. Dan hari ni dia nak tengok. Berani kumpulan ini mari nak buat khianat kepada berhala. Jadi Tufail tadi telah datang kepada berhala tadi di tengah-tengah penyembah-penyembah dia. Ramai duduk tengok. Jadi Tufail pun nak memperlihatkan bahawasanya berhala, sebenarnya berhala ni tak ada apa pun. Dia tidak ada kuasa apa pun. Itu semua tu karu. Kepercayaan karu. Lalu dia pun bakar berhala tadi. Sambil dia sebut syair dia sebut, ya Dzulkarnaini lastu min ubadika. Dia kata, wahai berhala Dzulkarnain, bukanlah aku ni penyembah-penyembahmu. Miladuna aqdamu min miladika. Kelahiran kami lebih dahulu daripada kelahiran kamu. Inni hasyautun nara fi fuadika. Sesungguhnya aku nyalakan api dalam perut kamu, dalam hati kamu. Aku bakar kamu. Setelah api tadi nyala dengan maraknya, membakar berhala tadi, maka apabila runtuhnya berhala ni, runtuhlah syirik. Syirik ni dia ada lamban dia. Kita kena putuh lamban syirik. Kadang-kadang zaman sekarang ni macam-macam bentuk syirik yang berlaku. Kadang-kadang ada bentuk syirik tadi tu apabila berlaku pemujaan kubur-kubur orang soleh, buat binaan besar-besar, pergi tawah di situ, pergi bernazar di situ, pergi sembelih di situ, pergi sujud di situ. Maka cara dianya kita kena runtuhkan.
Kena runtuhkan semua sekali lamban-lamban syirik, syiar syirik tadi. Kerana apabila kita runtuhkan lamban syirik tadi, secara automatiknya syirik juga akan runtuh. Syirik akan runtuh. Jadi setelah berhala Dzulkarnain tadi dibakar, dia pun duk tunggu apa yang mereka percaya tu kena pada Tufail bin Amr tadi, tak ada apa pun berlaku. Maka sedarlah bahawasanya semua tu adalah kepercayaan syirik. Lalu kabilah Daus tadi telah masuk Islam semua sekali dan telah beramal dengan Islam dengan baik. Itu cerita ketika di Mekah. Tufail bin Amr ad-Daus ini tetap bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berada di Mekah. Nabi tumbangkan segala berhala-berhala sehinggalah tidak ada lagi syirik di Mekah ni. Kemudian Nabi kembali semula ke Madinah. Mereka juga kembali bersama Nabi ke Madinah. Duduk di Madinah belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjuang berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat dia saja, dia dan juga anak-anaknya. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan dia sambung lagi perjuangnya pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dia telah meletakkan pedangnya, anak-anaknya di dalam mentaati Abu Bakar As-Siddiq. Membela kerajaan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Dan sehinggalah ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq berlaku satu fenomena besar, iaitu fenomena murtad. Umat Islam jadi murtad, tinggal Islam. Di seluruh negara Islam telah berlaku murtad kecuali 3 tempat sahaja. Mekah, Madinah dan juga Taif. Di sini sahaja ya yang tidak murtad. Ketika itu berlakunya keluarnya Nabi palsu. Di Yamamah Musailamatul Kadzab, di Sana'a Al-Aswadul Ansi, dan juga timbul lagi Tulaihatul Asadi. 3 orang Nabi baru ia lahir pada zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Tufail bersama-sama dengan Abu Bakar, istiqamah bersama dengan Abu Bakar menentang fenomena yang berlaku pada zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan anak dia. Dan ketika dia pergi ke Yamamah, balik, ketika dia nak pergi berperang di Yamamah, memerangi Musailamatul Kadzab, Abu Bakar telah kerah tentera dia untuk lawan Musailamatul Kadzab di Yamamah. Ketika dia di tengah jalan menuju ke Yamamah, dia telah bermimpi. Dia pun beritahu kepada kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, dia kata, kawan-kawan semua, saya bermimpi semalam. Siapa dia tahu tu boleh takbir mimpi hamba, tolong takbir. Lalu kawan-kawan dia tanya, apa yang kamu mimpi? Dia pun sebut, dia kata, saya bermimpi semalam, kepala saya ni dicukur. Dan seekor burung keluar daripada mulut saya. Dan seorang wanita telah memasukkan saya ke dalam perutnya. Dan anak aku Ammar ni telah ikut aku. Ikut aku, tetapi dia telah dihalang. Siapa tengah jalan, dia dihalang di antara aku dengan dia. Terhalang. Lalu sahabat-sahabat dia kata, satu mimpi yang baik tu. Dia tidak bagi takbir apa. Lalu dia sendiri yang takbir mimpi dia. Dia kata, aku nampaklah mimpi aku ni. Aku takbir sendiri. Ada pun aku cukur kepala ni, iaitu kepala aku akan dipotong.
kepala aku akan dipancung. Dan ada pun burung yang keluar daripada mulut aku tu ialah ruh aku. Ruh aku akan keluar. Ada pun wanita yang memasukkan aku ke dalam perut dia tu, maka dia tu ialah bumi. Yang mana akan dikuburkan aku ke dalam bumi tadi. Dan aku sangat mengharapkan aku dapat mati syahid. Di dalam peperangan ni. Ada pun anak aku ni berunggah-unggah ikut aku, tapi dia dihalal, iaitu dia memburu mati syahid juga. Dia nak mati syahid juga, tapi dia masih lagi tidak dipilih untuk mati syahid. Dia tidak dipilih lagi untuk tidak mati syahid pada dalam peperangan itu. Setelah sampai di Yamamah dan berlaku peperangan di sana, peperangan di sana berlaku, para sahabat telah berperang dengan sungguh-sungguh. Termasuklah Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini telah berperang dengan bersungguh-sungguh sehingga dia telah jatuh mati syahid di bumi Yamamah sebagaimana yang dia telah lihat di dalam mimpi dia tadi. Adapun anak dia Amr tadi itu, dia telah berperang bersungguh-sungguh juga sehingga banyak luka-luka di tubuh badan dia ni, dan sehingga terputus tangan kanan dia. Terputus tangan kanan dia. Tapi dia tidak mati. Dalam peperangan tadi, dia telah kembali ke Madinah. Meninggalkan bumi Yamamah tadi, meninggalkan ayah dia dan tangan dia di sana. Dan anak dia ni hidup sehingga Khilafah Umar bin Khattab. Khalifah yang kedua. Satu hari ketika Ammar bin Tufail ni masuk berjumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar ni kerana dia nak memuliakan tetamu mari, dia telah hidang makan ni. Jadi sahabat-sahabat lain pun makan sekali lah. Ramai dia pun jepuk. Ramai-ramai tadi sahabat lain dia kata jepuk. Ammar bin Tufail tadi makan sekali. Lalu Ammar bin Tufail menolak. Dia kata tak apalah. Aku tidak mahu. Lalu Sayyidina Umar pun sebut, kenapa kamu tak mahu? Boleh jadi kamu ni tak mahu kerana kamu ni malu tangan kamu tak boleh makan. Dia sebut, ya memanglah aku berasa malu, dia kata. Sayyidina Umar kata, demi Allah, aku tidak akan rasa, aku tidak akan jemput makanan hari ni sehingga kamu makan dengan tangan kamu yang terputus itu. Demi Allah, tidak ada seorang pun di kalangan kami yang ada hari ni sebahagian dia ada dalam syurga dah, kecuali mu seorang ya. Tanganmu tu duduk dalam syurga dah. Inilah Sayyidina Umar sangat-sangat menyanjung tinggi dia, dan anak dia Ammar tadi tu sangat-sangat bercita-cita untuk mati syahid. Setelah dia berpisah dengan ayah dia sehingga nak sangat mati syahid, sehinggalah berlaku peperangan Yarmuk. Dia telah meninggal dalam peperangan ini. Rahimallahu Tufail bin Amr Ad-Dawsi fahuwa syahidun wa abu syahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Dia mati syahid, ayah dia pun, dan dia tu ayah kepada yang mati syahid. Anak dia Ammar pun mati syahid juga. Keluarga dia mati syahid semata-mata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk meninggikan Islam. Setakat itu sahaja untuk hari ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.